Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua? Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran dengan tajuk yang baru. Sebelum itu, dengarkan dulu Ustazah membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Murid-murid sekalian, apakah nama surah yang Ustazah baru sahaja bacakan tadi? Ya, betul. Itu adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah pemula dalam kitab apa? Ya, ia adalah pemula dalam kitab Al-Quran. Al-Quran ialah merupakan kitab yang agung dan paling sempurna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, sebelum itu terdapat juga kitab-kitab yang lain. Dan perkara inilah yang Ustazah akan ajar dalam tajuk ini. Murid-murid sekalian, insya-Allah pada hari ini Ustazah akan mengajar tajuk sesi pembelajaran yang baru, iaitu Pendidikan Islam tahun 3, beriman kepada kitab. Murid-murid sekalian, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama, murid-murid dapat menyatakan pengertian kitab. Yang kedua, murid-murid dapat membaca dan menakli beriman kepada kitab. Seterusnya, yang ketiga, murid-murid dapat menyeraikan nama-nama kitab. Dan yang terakhir sekali, murid-murid dapat merumuskan kesan beriman kepada kitab. Murid-murid sekalian, Al-Quran ialah kitab yang terakhir dan satu-satunya kitab yang terpelihara dari penyelewengan sehingga hari kiamat. Seterusnya, dalil nakli kewajiban beriman kepada kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Surah An-Nisa ayat 136. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Seterusnya, hukum beriman kepada kitab Allah. Hukumnya adalah wajib kerana kitab Allah ini mengandungi perintah dan larangan Allah kepada hamba-hambanya. Yang pertama, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kitab Zabur, iaitu diturunkan kepada Nabi Daud AS. Yang ketiga, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS. Dan yang terakhir sekali ialah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Murid-murid sekalian, kita telah mempelajari maksud dan pengertian kitab Allah
dan juga dalil kewajipan beriman kepada kitab. Dan sekarang Ustazah akan huraikan kesan beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, apabila kita beriman kepada kitab Allah, iman kita akan sentiasa bertambah, kerana di dalam Al-Quran mengandungi pelbagai perintah Allah dan larangannya, dan juga terdapat pelbagai kisah dan ilmu pengetahuan yang sangat berguna yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Dan apabila kita meyakini kesemuanya ini, iman kita akan semakin bertambah. Kesan yang kedua ialah kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana insan yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa membaca Al-Quran, menghafaz ayat Al-Quran, meneliti maksud dan terjemahan ayat Al-Quran. Insan yang menjadi ahli Al-Quran ini akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan beriman kepada kitab yang ketiga ialah masyarakat akan hidup dalam keadaan sejahtera. Ini kerana masyarakat ini percaya dan beriman kepada Al-Quran dan isi kandungannya. Dan apabila percaya pada isi kandungannya, mereka akan mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Contohnya, dalam Al-Quran ada menyebut kita dilarang meminum arak. Kesannya, masyarakat yang memahami isi kandungan Al-Quran tidak akan minum arak, dan manusia akan hidup dalam keadaan harmoni dan tidak akan berlaku kemalangan di jalan raya, pembunuhan dan sebagainya. Seterusnya, kesan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah hati akan menjadi tenang, kerana apabila insan itu beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Al-Quran, beliau akan sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup dan menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing, dan sentiasa membawa Al-Quran ini ke mana sahaja. Jadi, insan yang sentiasa diiringi dengan Al-Quran, insya-Allah hatinya pasti akan tenang. Seterusnya, kesan yang terakhir ialah apabila kita beriman kepada Al-Quran, pastinya Al-Quran akan memberi syafaat dan pelindung pada kita apabila di akhirat kelak. Jadi, dengan ini kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai bacaan setiap hari dan menjadikan Al-Quran ini sebagai pelindung diri kita, kerana di akhirat kelak ia akan memberi syafaat kepada kita semua. Murid-murid sekalian, Alhamdulillah, kita telah selesai kepada pengakhiran sesi pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya pada hari ini ialah, murid-murid sekalian, kita hendaklah beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan Al-Quran ini sebagai bacaan harian, kerana ia akan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak, insya-Allah. Sekian sahaja pembelajaran untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jangan lupa like, comment dan subscribe video channel Ustazah. Bye.